Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan 3 material selain daripada metal yang selalu kita bincangkan, iaitu ceramics, polymers dan composite. Dan ini merupakan topik-topik yang terakhir di dalam kita punya engineering materials sebelum kita cuba buat revisi berkenaan dengan topik-topik yang kita dah cover sebelum ni. Apa yang kita akan belajar berkenaan dengan dia punya introduction, apakah benda tu, kita akan cuba explore balik apa dia punya significance dan apa yang menyebabkan dia unik, why is it important, dan beberapa kategori untuk setiap satu tu. Sebelum ni kita tak pernah bincang pun, dan sekarang ni kita akan dapati ada beberapa type atau kategori yang kita kena tahui. The synthesis and processing aspect, macam mana dia dihasilkan, how it is made, dia punya property dia, apa yang menyebabkan dia lain daripada material yang lain, dan akhir sekali application yang boleh diguna pakai di dalam lapangan. Okey, baik, kita terus ke yang first, iaitu ceramic materials. Untuk ceramic ni, kita ada dah bincangkan sebelum ni table ni kan. So dia adalah density dia medium, mechanical strength dia bagus, ductility dia rendah. Actually sangat rendah lah in terms of ductility. Tapi dari segi stability pada temperature yang tinggi is very good. So kita akan cuba explore more about this ceramic. It comes from a Greek word, keramos, bermakna clay. Clay, tanah liat. So dari situlah datangnya ceramic. It's a compound of metallic and non-metallic elements. So dalam material tersebut, walaupun dia bukan metal, tetapi ada di dalamnya elemen-elemen metal juga. Nanti kita tengoklah contoh-contoh kan. So metallic dan juga non-metallic element. Early usage of this ceramic, seperti mana kita pernah tengok lah kan, ataupun kalian pernah buat juga pottery kan, ataupun rumah-rumah kita ada bricks. Itu adalah teknologi kuno yang masih lagi diguna pakai sampai ke sekarang kan. Especially macam pottery ataupun nak hasilkan handmade pinggan, semua tu adalah menggunakan ceramic. Okay, itu asas penggunaan tanah liat kan. Itu kita anggap sebagai ceramic jugalah. Tetapi untuk recent usage kan, yang untuk teknologi-teknologi baru ni, yang terdapat di dalamnya engineering material lah kan. Maksudnya ada engineering research involved dalam penghasilan material-material ni. Kita ada gunakan juga untuk automotive parts, tools and dies, electrical insulator and for high temperature use. So dekat bawah tu yang belah kanan punya gambar adalah contoh-contoh alat yang walaupun nampak lebih kasar, mungkin plastik kan, tapi sebenarnya dia adalah ceramic dan diguna pakai di dalam otomotif kan, dan lain-lain lah. Okay, dalam ceramic ni dia ada 3 basic categories ni, kena ingat lah. Okay, dia ada 3 ni, iaitu traditional ceramics, new ceramics dengan glasses. So apa benda traditional ceramics ni? There are clay products such as pottery and bricks, common abrasives and cement. So cement pun sebenarnya satu teknologi yang dah lama lah, akan diguna pakai, termasuk juga pottery dan juga bricks. New ceramics pula, bila kata ceramic kita fikir tentang tu lagi, pinggan mangkuk ataupun pasu bunga dan sebagainya itu. Tapi ada juga new ceramic yang lain yang betul-betul diguna pakai untuk engineering. Contohnya yang melibatkan oxides dan carbides. Okay. Generally having mechanical or physical properties superior ataupun unique than the traditional one. Kita tengok contoh-contoh lah. Dan yang ketiga, the basic category dalam ceramic ni ialah glasses. So ni adalah silica based and distinguished by their non-crystalline structure. So glasses saya rasa semua sedia maklum lah kan. Dia termasuk juga window glass. Glass yang kita boleh transparent tu, yang kita boleh nampak dalam gelap sinar, tu adalah sebenarnya salah satu daripada kategori ceramic juga. Okay, bagaimana ceramic ini dihasilkan? So kita panggil sebagai sintesis. So dalam ni adalah flowchart. Bagaimana daripada from step 1 hingga ke habis ceramic dihasilkan. Cuma dalam ni ada beberapa istilah yang mungkin kalian first time dengar lah. Itu sebab saya tulis kat sini beberapa istilah tu kan. Dia ada istilah synthesis, spray drying dengan sintering. Okay, so first of all, nak hasilkan
ceramic ni kita kena hasilkan ceramic powder. Okay. So what does synthesis mean? It's a process by which materials are made from naturally occurring or other chemicals. So kita guna something yang natural ataupun kita mix bahan-bahan kimia dan daripada situ kita boleh hasilkan material tersebut. So in this case, kita perlu ada elemen-elemen yang menghasilkan ceramic powder lah. Tak perlu kita tahulah in detail kan what it is. Tetapi bila hasilnya ceramic powder ni, walaupun dia dalam bentuk powder, kita nak haluskan lagi. Sebab apa kita nak haluskan lagi? Sebab kita nak bagi dia mudah untuk membentuk satu-satu bentuk. Jadi kita buat yang second step, ball milling ni, ada blending, spray drying of powders using processing additive. So kita campur additive, kita campur ada bahan tambahan, terus contohnya ball milling. Ball milling ni menggunakan batu yang keras dan kita putarkan dia sekali dengan batu keras ni. Jadi batu tu akan, sebabkan gravity lah, bila dia ada batu tu naik ke atas, bila dia ada gravity dia akan jatuh ke bawah, dia akan hentam kita punya powder tu kan. So menyebabkan powder tu makin lama makin halus lah. Spray drying pula sama, bila dah ada slurry of ceramic. Ceramic tu masih lagi bukan sepenuhnya kering, dia masih lagi ada liquid di dalam tu. Jadi ubuh dalam satu bekas container in the presence of hot air, and then daripada situ kita buat spray drying. So this will lead to soft agglomerates that can flow well into the dyes. So apa yang terhasil ialah satunya dia dah jadi sangat halus, dan walaupun dia dah kering, bila kita nak masukkan dia dalam satu dye ni maksudnya dalam bentuk yang khas lah. Jadi kita ubuh kat dalam dye tu, dia mudah untuk masuk ke setiap ruang di dalam dye tu, seolah-olah macam gas ataupun liquid lah kan. So bila kita buat terlalu halus, sebab kehalusan tu dia boleh masuk ke setiap ruang yang kita nak. Okay, then shaping of powder into useful shapes using pressing, slip casting, tape casting dan sebagainya. So kita memampatkan lagi, kadang-kadang tu kita just guna pemampat kan, untuk bagi dia betul-betul ikut bentuk yang kita nak. And consolidation into a dense monolithic object using sintering or firing. So ni sintering ni pula is a process in which a material is heated to a high temperature to densify it. Jadi kita panaskan dia. Sebab apa kita panaskan dia? Kita nak mampatkan lagi material tersebut. Bila makin mampat, bonding dia lagi bagus lah. Okay, so bila dah selesai sintering, kita keluarkan material tu, kita buat processing. Okay, ada grinding, kita polish sikit, guna kertas basi ke apa kan. Kita nak buat bagi cantik sikit, polishing, coating dan sebagainya tu. Sebelum akhirnya kita sinter sekali lagi. Kita panaskan sekali lagi untuk menghasilkan produk yang bentuk yang kita nak, dan juga produk tu dah sedia boleh dipakai. Some physical properties of ceramic ni ada density dia. In general, ceramic ni duduk tengah-tengah antara metal dengan polymers. Okay, so dia taklah dense, taklah setumpat metal, tapi lagi tumpat daripada polymer. Some of this material is translucent ataupun transparent, macam window glass ni. So dalam kategori glasses ada setengah tu yang boleh duduk sinar. Melting temperature higher than most metals. Kes ni lebih daripada 1800 Celsius. Banyak metal bawah daripada tu lah. Some ceramics decompose rather than melt. So walaupun kita sebut melting temperature, tapi sebenarnya setengah tu bila sampai melting temperature ni dia bukan cair, tapi lebih kepada dia macam crumble. So basically tak cair. In terms of electrical conductivity, it's lower than metals. Tapi some ceramics are insulators and some are conductors. So depending on apa punya compound kan, elemen yang kita masukkan dalam kita punya ceramic tu, kadang-kadang dia boleh jadi insulator, dia tak boleh mengalirkan elektrik. Tetapi setengah tu kita boleh hasilkan dia jadi conductor, kita boleh alirkan elektrik dia. In terms of thermal properties, we have thermal conductivity lower than metals, and again sama dengan case electrical conductivity tadi. Most ceramics are insulators, but some are also conductors. Yang menariknya, ceramic ni juga boleh digunakan sebagai refractories. Apa benda refractories ni? Dia resist the action of hot environment, both liquid and gaseous. So ceramic ni ketahanan dia kuat lah pada hot environment, high temperature,
And then next one is thermal expansion. So dia bila kena thermal, bila kita berikan dia haba, dia tak semudah metal dia boleh mengembang. Dan dia less thermal expansion. Tetapi salah satu sifat dia yang ketara ialah berkenaan brittleness. Dan dia rapuh. Dia keras tetapi dia rapuh, menyebabkan kalau anda kata ada thermal expansion, mungkin boleh menyebabkan dia pecah. So kita elok-eloknya kita nak elakkan daripada adanya berlaku thermal expansion ni, walaupun dia punya suhu yang boleh tahan sampai lebih daripada 1800. In terms of mechanical properties, theoretically strength should be higher than metals. Sebab dia keras tetapi rapuh. Disebab apa? Sebabkan kalau kita tengok dari segi dia punya microstructure, dia ada covalent dan juga ionic bonding types. So ada dua jenis. And are stronger than metallic bonding. And then high compressive stress. So walaupun kalau kita tarik, kita nak cuba buat tensile, dia akan rapuh dengan mudah. Sebab dia almost no ductility. Seperti mana yang tulis kat bawah ni kan. Dia tak membenarkan atom dia menggelunsur antara satu sama lain. Jadi bila ada tension, dia akan mudah fracture. Tetapi high compressive strength. So kalau kita penyetkan dia, dia sangat kuat. Punyalah kuat. Sebenarnya kalau kita buah fire truck atas 4 cawan seramik, boleh bertahan. Apabila fire truck tu kita buah atas cawan, maksudnya kena compressive stress lah kan, pada kita punya seramik tu, tapi dia boleh bertahan. Okay, beberapa widely used ceramics yang ada di pasaran, contohnya ni saya bagi cerai, tak perlu hafal alumina, so to contain molten metal, this is for high temperature. Diamond pun sebenarnya ceramic juga, di kategori ceramic. Dia dari segi kekerasan memang terkuat lah, sebab dia diperbuat daripada carbon kan, networks of carbon, as abrasive for grinding and polishing, coatings and of course jewelry. So bukan sekadar jewelry, jadi kalau anda kata dia ada micro diamonds ni, kita boleh gunakan sebagai grinding and polishing. Kita boleh kikis menggunakan diamond ni. Silika, so silika ni adalah gelas lah basically. Dan apa-apa gelas dia akan adalah silika. So dia guna untuk thermal insulation, dan gelas ni dia tak boleh nak alihkan thermal ataupun elektrik, dan juga untuk abrasive. Silicon carbide pula digunakan untuk coating, heating elements, grinding wheels. Silicon nitride. So this one, silicon nitride is for automotive, gas turbine engine components. Ada pula zirconia nama dia, oxygen gas sensors, ataupun jewelry making. Dan lagi sekali titanium dioxide untuk electronic ceramics. Dan juga white pigment for paint. Now, we go next to the polymer material. Kita dah bincang ceramik, sekarang ni ke arah polymer material. So, apa benda polymer material ni? Basically adalah plastik lah. Apa benda yang bersifat plastik tu, kita nampak semata kasar adalah dalam plastik. So, most of the time, it is polymer. Apa sifat dia? Density dia low, maksud dia ringan. Mechanical strength dia pun rendah. Dari segi ductility dia bergantung kepada jenis apa. So, kalau ada thermoplastik, very high, tapi thermoset low. Apa beza antara thermoplastik dengan thermoset, kita akan bincangkan lepas ni. Dan akhir sekali, high temperature stability ni tak bagus. So, plastik, macam mana kita tahu, kadang-kadang tu kalau kita letak kat luar, terus letak plastik di dalam kereta kan, waktu tengah panas terik, memang dia akan cair. So, high temperature memang very bad lah. Okay, as an introduction, this plastik ni kan, kita panggil polymer ni, comes from the Greek word poly, bermaksud many, dengan meros ataupun part. So meros ni jadi mers, jadi pendekkan tu jadi polymers. Polymer ni dia ada, kita panggil sebagai giant ataupun macro molecular. Macro ni besar lah, micro kecil. So macro molecular chain like molecules built by the joining of many mers or units by chemical bonds. So mers tu yang kecil-kecil tu, part tu, and then dicampur contoh-contoh tu menyebabkan dia jadi polymers lah. So usually, but not always, are carbon based. So carbon dalam bentuk strings kan, dalam bentuk rantaian yang sangat panjang, mungkin berbilion kan, dia punya rantaian ni dalam
polimer kita, menyebabkan dia hasilkan produk-produk polimer. So ni antara contoh produk polimer lah. Walaupun kita nampak jelas ni contohnya dari segi botol-botol dalam bentuk plastik kan. So ni adalah polimer. At the same time, untuk engineering punya application yang lebih kompleks, macam dalam kereta pun kita gunalah part-part sebegini. Itu juga kadang-kadang tu dibuat daripada polimer. Okay, why is it important? Yang menarik berkenaan plastik ni, can be formed by molding into intricate part shapes, usually with no further processing required. So plastik ni dia tak ada perlu buat post processing istilahnya kan. So maksudnya bila dah cuba buat dalam bentuk shape tu, dia kena pula lepas tu kena kikis lagi ke, ataupun kena buat next step dan sebagainya kan. So untuk plastik ni sebabkan dia memang boleh terus bentuk seperti mana kita nak, so dia tak perlulah kadang-kadang tu langsung tak perlu post processing apa-apa, dia dah terus jadi shape tersebut. So kita sebut sebagai net shape processing. Maksudnya dia, apa yang kita nak tu dalam bentuk tu, dalam shape tu, kita boleh dapat terus. On a volumetric basis, polymers in terms of cost, dia competitive dengan metal. Generally require less energy to produce than metals. So less energy bermakna kalau dikilang tu, less energy means less money to pay for the energy kan. Jadi bermakna in terms of economy, bagus lah. Certain plastics are translucent and or transparent, which makes them competitive with glass in some application. Dan certain plastik ni macam pet bottle ke apa kan, so tu kita boleh see through kan. So kadang-kadang untuk application tersebut kita boleh guna ni lah berbanding dengan gelas, yang mana ya, kadang-kadang tu gelas pun boleh pecah dan sebagainya, tu kita nak elakkan juga lah. Okay, so in terms of process, ada banyak untuk polimer ni. Ada beberapa kat sini. Kita tak pergi go through in detail lah in terms of the process, sebab tu makan masa. So antara cara untuk menghasilkan polimer ni ialah melalui extrusion process, injection molding, blow molding, thermoforming dan recycling. Okay, dalam semua ni, extrusion paling banyak lah, 36% overall yang menghasilkan polimer ni. And same time, injection pun tak jauh berbeza. Injection banyak 32%. Lain-lain tu tak berapa banyak lah. So ini saya tak go into detail lah berkenaan dengan setiap proses ni. In terms of general properties, apa yang kita boleh dapat melalui polimer ni, is low density, dia ringan. So selalunya plastik ni kalau buang campak ke dalam air ke apa ke, dia akan terapung secara tersendirinya kan. Good strength to weight ratio, but not all. So kadang tu dia punya, walaupun dia ringan tapi dia strength dia bagus. Okay, high corrosion resistance, memang tak berkarat lah in terms of polymer ni kan. Low electrical and thermal conductivity, low strength relative to metals and ceramic. Of course lah, bila dah tak keras kan, dia jenis lebih lembut dan lebih ductile, so dia tak kuat. Dan low modulus of elasticity. So in terms of dia punya stiffness, kalau bahasa Melayu, kekakuan lah, dia tak berganjak sangat dari segi dia punya bentuk tu, agak lemah. Kita boleh mudah bentuk dia lah kalau diberi daya yang cukup. Okay, service temperatures are limited to only a few hundred degrees. Kalau lebih daripada tu, memang dia akan mula cair. And some polymers degrade when subjected to sunlight and other forms of radiation. Macam kita sebut, botol-botol air tu kadang-kadang kita letak dalam kita punya dashboard kereta ke apa ke, kalau terlalu panas dia akan mencair, dia degrade lah. Okay, untuk polimer macam ceramic kita ada 3. Untuk polimer ada 3 types. It can be separated into plastic and rubbers, tu 2. Tapi dalam 2 ni ada pecah lagi. So as engineering material, it's appropriate to divide them into the following 3 categories. Kategori yang patutnya kita lebih fokus ialah yang bawah ni lah, thermoplastic polymers, thermosetting polymers dengan elastomers. Apa benda 3 ni? Kalau yang thermoplastic dengan thermosetting polymers ni adalah kategori plastik, manakala elastomers tu adalah rubber, getah lah basically. Okay. In terms of market share, kalau tengok penggunaan thermoplastik, thermoset dengan elastomer ni macam mana kan?
So 90% in terms of polymers kan, di dunia ni, 90% of the market adalah termoplastik. Most probably apa yang kita nampak sebagai plastik tu adalah termoplastik. Ya, ataupun apa yang kita nampak sebagai polimer tu adalah termoplastik. Okay, dalam ni ada senarai lah, boleh baca sendiri. Contoh-contoh termoplastik di dunia ni, manakala thermoset dan juga elastomers lebih kurang dalam 10% of the market sahaja. Yang ni termasuklah tayar kereta kan, dan semua tu pun masih lagi dikira sebagai 10% of the market. Nak klasifikan polimer ni ialah dengan cara kita tengok dia punya polymer chains. Macam mana nak bezakan termoplastik, thermoset, sebagainya itu. Kalau kita tengok dari segi microstructure dia, ada beza dari segi polymer chains. So, dia ada linear, branch and cross-link polymers. So, linear ni dia bentuk chain. Dia macam rantai yang tak berkesudahan lah. Dan this is a characteristic of thermoplastic polymers. Nanti saya tunjuk gambar. And then we have branch structure. So, dia chain-like juga. Tapi dekat tepi-tepi dia ada branch mencapah ke tepi. Ada beberapa tempat dia akan mencapah, tapi masih lagi ada chain yang panjang. Okay. So this one also found in thermoplastic polymers. Okay. Untuk yang ketiga, cross-link structure pula. Jadi dia pecah dua, iaitu loosely cross-link. So untuk loosely cross-link ni, dia adalah kategori elastomer. Okay. Kalau kita tengok mana-mana elastomer, dia adalah bentuk loosely cross-link. Manakala yang lagi satu, thermoset tu, dia bentuk tightly cross-link. Okay, macam mana bentuk perbezaan dia? Kita tengok gambar. Okay, ni kita panggil sebagai polymer chains. Kalau anda kata kalian perlu lukis, maka inilah yang perlu kalian lukis. And, quite simple. Kalau anda kata linear atau thermoplastik ni, dia bentuk straight macam tu kan. Dia ada sepanjang-panjang ni, ada satu line saja. So all of this is carbon. And then untuk branch pula, sama juga dia ada chain tu, sekali-sekali keluar branch tepi-tepi ni. Dua-dua ni masih lagi adalah kategori termoplastik. So kadang-kadang termoplastik ni bentuk linear ni, kadang-kadang bentuk branch. Okay, yang kedua iaitu berkenaan dengan elastomer. Kalau dia kata loosely cross-link, so boleh buat macam contohnya ada 3 line chain, 3 line linear ni, lepas tu kita buat crosslink macam ni. Dia ada berhubung, ada jambatan tu. So this is elastomer type. Sebab dia loose, dia tak adalah begitu padat. Manakala tightly crosslink ni, kena buat lagi padat lah. So dia bukan as simple as 3 line, atau ada tambah line-line lain, tetapi dia serabut macam ni lah. So kita tak nampak pun mana dia punya line sebenar kan, yang line chain tadi tu. So disebabkan ni kita panggil sebagai tightly cross-link, dan ni adalah microstructure yang boleh didapati di dalam thermoset. So yang membezakan adalah inilah, thermoplastik dia bentuk macam ni, thermoset pula dia bentuk sangat serabut macam tu, dan elastomer antara dua tu. Kita tengok tiga-tiga ni. Thermoplastik ni is solid materials at room temperature but viscous liquids when heated to temperatures of only a few hundred degrees. So dia akan jadi benda cecair yang likat bila few degrees, and then this characteristic allows them to be easily and economically shaped into products. Sebabkan dia dah mula bentuk liquid tu, dia boleh bentuk produk tertentu. And yang menarik berkenaan thermoplastik ini, yang uniknya ialah it can be subjected to heating and cooling cycles repeatedly. Boleh berulang-ulang without significant degradation. So macam juga metal. Kalau anda kata kita nak recycle metal tu, boleh. Kita boleh cairkan balik atau kita boleh bentuk dia suka-suka hati. Ini pun sama juga. Kalau anda kata sudah dia guna pakai ataupun dah rosak dah tujuan asal tu, kita boleh campurkan dia balik dan kita reheat balik, and then kita boleh bentuk balik dia. So this is what is unique about thermoplastic. Fortunately kita banyak guna thermoplastik, 90% dalam penggunaan dunia ni adalah thermoplastik. Thermoset pula distinguished by highly cross-linked three-dimensional covalently bonded structure within the molecule. Macam kita tengok gambar tadi. Chemical reactions associated with cross-linking are called curing or setting. So sebabkan ada cross-linking itulah yang menjadinya benda ni sebagai thermoset.
Thermoset ni memandangkan dia bentuk yang begitulah, dia sangat serabut begitu. Dia adalah bentuk amorphous, so dia non-crystalline dan cannot tolerate repeated heating cycle as thermoplastic. Ni adalah, dan yang paling penting yang membezakan antara thermoplastik dengan thermoset ni ialah untuk thermoset it cannot tolerate repeated heating cycle as thermoplastics. Jadi bila dah buat satu bentuk, kita tak boleh nak recycle dia balik. Sebabnya initially heated, dia soften and flow for molding. Dia elok bentuk dia dan kita boleh bentuk dia ikut apa yang kita nak. But elevated temperature also produce a chemical reaction that hardens the material into an infusible solid. Jadi bila dah bagi temperature macam tu, dia dah mengeras, maka dia dah kekal macam tu dan dia dah tak boleh nak dicairkan dan dibuat semula. If preheated, thermosets degrade and char rather than soften. Dia akan jadi degrade. Dia punya property asal seperti mana yang first time tadi, dia akan tak dapat kualiti sebegitulah. Maka tak boleh guna dah lepas tu. So once saja kita boleh guna, menyebabkan terhad sikit lah kita punya penggunaan. So in terms of application, dia ada countertop, paints, printed circuit boards dan sebagainya. Kegunaan dia banyak, cumanya untuk kes ni sebabkan dia tak boleh nak recycle, maka kita lebih prefer menggunakan thermoplastics. Elastomers pula macam mana? Basically rubber lah, also known as rubber. Rubber ni banyak lah kalau kita fikir kegunaan-kegunaan di seharian. Polymers that exhibit extreme elastic extensibility. Dia boleh extend, dia sebabkan kekenyalan itu, dia boleh kita stretch sangat panjang kan. When subjected to relatively low mechanical stress. Setengah tu boleh stretch by a factor of 10. So dalam katakanlah dia punya panjang asal ialah 1 cm, dia boleh tarik sampai ke 10 cm. Tapi bila lepas balik, dia akan bentuk balik jadi 1 cm. Ini kelebihan besar elastomer ni. Although the properties are quite different from thermosets, they share similar molecular structure that is different from the thermoplastic. Macam mana kita tengok gambar tadi lah kan. Itu sebabnya in terms of rubber ni pun, bila ada tayar, kita tak boleh nak bakar betul nak buat balik kan. Dia single use lah basically. So kita kena fikir cara lain nak guna tu. Kita potong kecil-kecil, jadikan dia turf futsal ke, ataupun kita buat jadi pasu bunga ke, dan jadi penghalang go-kart punya circuit ke. So things like that kita kena consider lah. Okay, so masuk pula terakhir, material yang terakhir iaitu composite material. So dalam table ni, composite ni apa dia punya kelebihan dan kelemahan dia? Density dia low. Pun dia keras, dia bagus, tapi dia punya density dia low, bermakna dia strength to weight ratio dia bagus. Mechanical strength dia bagus, ductility dia medium, tapi in terms of high temperature stability dia tak bagus. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tu untuk composite ni, dia punya matrix dia adalah resin ataupun berbentuk polimer. Jadi dia tak tahan panas yang tinggi. Okay. As an introduction, composite is a materials system composed of two or more physically distinct phases. Combination produces different properties from those of its individual materials. So, kalau anda kata kita ambil satu fiber tersebut mungkin ada sifat tersendiri. Kita ambil resin pula, resin tu ada sifat tersendiri. Jadi mereka kata why not? Engineer dulu mungkin dia fikir why not kita cuba gabungkan, see what happens. Dan dia dapati bila digabungkan tu, dia sebenarnya improve property kedua-duanya kan. Bila digabungkan, akhirnya banyaklah diguna pakai sampai sekarang. In fact sebabkan dia ringan dan kekerasan dengan mechanical strength dia kuat juga, banyak diguna pakai di lapangan seperti aerospace, dalam kapal terbang. Nanti kita tengoklah contoh-contoh. Properties depend on amount and distribution of each type of material. So yang bawah ni adalah contoh kan. So kita ada dalam dia bentuk fiber ni kan, yang bentuk putih dan juga hitam ni, tapi dia di cover oleh mungkin simen lah ni kan. So di cover pula dengan simen, menyebabkan ni dikira sebagai composite. Why is it important? So composite ni is very strong and stiff.
So dia keras dan juga dia boleh kekalkan bentuk dia. Yet very light in weight. Tapi dia ringan. Sebabkan ada fiber tadi. Fiber ni selalu ringan. Walaupun ada simen, tapi sebabkan ada fiber tu juga menyebabkan kalau anda kata 100% simen, maka dia lagi berat lah kan, berbanding dengan ada fiber dalam dia. So ratios of strength to weight and stiffness to weight are several times greater than steel or aluminium. Itu kelebihan besar dia. Fatigue properties are generally better than for common engineering metals. Fatigue ni maksudnya kita, walaupun kita bagi dia load banyak-banyak kali, tapi dia masih kekalkan dia punya property dia. Toughness is often greater too. Sebab apa toughness dia lagi bagus? Sebabkan ada sifat ductility juga kan. Dia keras, tapi kalau metal biasa, dia mungkin keras dan rapuh. Dalam kes komposit ni, dia campur kan antara benda yang keras dan rapuh dan juga benda yang lembut dan kenyal, maka kekenyalan tu masih ada. Walaupun dia keras tapi masih ada kekenyalan. Bila ada kekenyalan ni, sebenarnya kita meningkatkan lagi toughness dia. Composites can be designed to not corrode like steel. So bila kita guna tempat-tempat yang mana steel guna kita replace, maka kita boleh elakkan daripada corrosion. And then possible to achieve combinations of properties not attainable with metal, ceramics or polymers alone. Mana-mana material yang seperti biasa, dia takkan dapat apa yang komposit dapat. Sebab komposit ni dia menggabungkan dua material untuk menghasilkan property yang unik. These are some general application for composite. Di antara lainnya sport equipment, aerospace material, thermal insulation dalam konkrit, smart materials dan sebagainya. Dan for example-nya ada fiberglass. Dalam dia ada glass fiber, di luarnya dia ubah pula resin ke apa ke. Jadi dia terhasillah satu kombinasi komposit yang bagus. Ada space shuttle heat shields, paints, tank armor dan sebagainya itu juga menggunakan komposit, dapat kekuatan dan juga dalam masa sama dapat juga kekenyalan tersebut. Okay. So contoh kat sini dalam Boeing 757-200 ni sangat banyak komposit material yang diguna pakai. Sebab apa? Komposit material ni dia strength to weight ratio dia bagus. Bermakna dia ringan tapi masih lagi kuat. Selalunya kalau kuat ni dia adalah berat. Macam metal lah, macam steel kan. Tapi komposit ni kelebihan dia pada tu. Dia ringan tapi dia kuat. So boleh nampak kat sini, boleh baca sendiri nanti. Contoh-contoh tempat di mana komposit diguna pakai di dalam kapal terbang. Jadi bila guna banyak komposit ni, kapal terbang menjadi lebih ringan, kurang sikit minyak yang perlu diguna pakai, maka boleh jimat lah. Dalam masa sama, struktur kapal terbang itu tak dikompromi. So struktur kapal terbang tu masih lagi keras dan kuat. Okay, untuk komposit, sebelum ni pun saya ada bincangkan, ada dua phase. Satu panggil primary phase, satu lagi secondary phase. Primary phase ni kita panggil sebagai matrix. The secondary phase is embedded inside it. Apa benda yang kita masukkan dalam primary phase kita panggil sebagai secondary phase. Apa fungsi primary phase ni? Ada tiga. Satunya to support the fibers in place and transfer stress to them while carrying most of the load. So yang luar tu dia akan terima load daripada luar, cuma dia akan transfer juga stress tu kepada yang dalam. Okay. Then to protect fibers against physical damage and environment. So contoh macam resin ni bila diubuh di bahagian luar, maka kalau ada apa-apa cala ke apa ke, dia boleh elak daripada cala tu masuk sampai ke fiber yang dalam. Okay. And then to reduce the crack propagation due to ductility and toughness. Crack propagation ni maksudnya retakan tu tersebar dengan lebih laju kan. So nak elakkan retakan tersebar, maka kita guna primary phase ni supaya sebabkan dia punya kekenyalan tu, dia elakkan crack tu boleh merebak dengan cepat. Berkenaan dengan secondary phase pula, dia diistilahkan sebagai embedded phase ataupun kerana dia dipanggil sebagai reinforcing agent sebab dia menguatkan lagi struktur tersebut. Untuk composite material, kita boleh klasifikasikan kepada tiga. Metal matrix composite, ceramic matrix composite, polymer matrix composite. MMC, CMC dengan PMC. Senangnya kita ingat balik matrix adalah
primary phase. Jadi bila kata metal matrix, kita faham matrix adalah metal. Dan secondary phase is something else. Okay, so contoh yang ditulis kat sini, mixtures of ceramics and metals such as cemented carbides and other ceramics, ceramic metals, ceramics. So carbide tu adalah metal. Kita punya primary phase, atau simen kan, kita ubah simen ke dalam kita punya di luaran lah, ataupun kita embed ke dalam kita punya metal tu, simen, supaya menyebabkan dia jadi lagi keras. Kita akan tengok contoh gambar nanti saya tunjuk lah kan. Okay, so ingat balik bila kata metal matrix, maksudnya dia adalah primary phase. Metal tu adalah primary phase. Ceramic matrix composite pula, ceramic yang jadi primary phase. Jadi ceramic seperti mana itulah alumina ke betul, and silica embedded with fibers to improve properties, especially with high temperature applications. So dalam silika tu ada pula fiber-fiber lain. Mungkin juga fiber tu juga diperbuat daripada ceramik. Tapi yang penting adalah the main is masih ceramik. The least common composite matrix, jaranglah diguna pakai CMC. Dan akhir sekali, polymer matrix composite. So luarnya adalah polymer dan di dalamnya ada secondary agent yang menguatkan lagi struktur tersebut. For example, epoxy and polyester. Paling mudah contohnya carbon fiber kan. Kita nampak yang hitam-hitam tu kan, yang fiber warna hitam tapi luarnya ada resin. Kita ubah inilah termoplastik atau termoset kat luar tu untuk cover carbon fiber di dalam ni. Okay, so metal matrix dia ada reinforcing phases. Kadang-kadang tu dalam bentuk partikel ataupun kadang-kadang tu bentuk fiber. Fiber ni maksudnya macam berbenang lah kan, dia panjang kan. So dia kita panggil sebagai fiber. Dua jenis. Kalau partikel ni dalam bentuk ketulan-ketulan kecil lah. Dengan metal matrix composite ni, dia ada higher elastic modulus. Dia boleh kekalkan dia punya property tu dalam keadaan temperature yang tinggi, dan dia punya toughness dan ductility pun meningkat. Tetapi higher density and difficulty to produce. So walaupun dia bagus tapi tak mudah untuk hasilkan lah. At the same time kita ada high specific stiffness, lightweight and high thermal conductivity. Ini contoh cemented carbide. So yang warna putih tu, bahagian putih seperti ini, dia adalah kita punya carbide, dan yang bentuk macam gelas pecah-pecah ni adalah kita punya simen. Kan? Simen tu kita tabur pada carbide ni dan kita embed ke dalam matrix tu, menyebabkan material tu jadi lebih kuat. Next, ceramic matrix, CMC. So we want to retain the desirable ceramic property, tapi at the same time kita nak cuba tingkatkan dia punya kelemahan. So ceramic ni tadilah dia brittle kan, dia rapuh. Walaupun dia keras, dia rapuh. Kita nak elakkan daripada dia kerapuhan tu, kita nak tingkatkan dia punya kekenyalan dia, kita gunakan secondary phase. So composite with ceramic matrix are resistance to high temperature and corrosive environment. Tu bagus dia kan. Dan juga dia boleh retain dia punya property tu, dia punya kekuatan tu up to 1700 Celsius, tak ada masalah. Tapi bila ubah pula secondary phase tu, dia lagi mantapkan lagi dia punya property tersebut. So application CMC ni kat mana? Injet and automotive engine, deep sea mining equipment, pressure vessels, structural components dan sebagainya. Okay, ni contoh gambar mikroskop lah kan, yang gambar dekat. Kita boleh nampak ini adalah fiber reinforced ceramic kan. So ni adalah fiber lah kan, yang macam benang-benang ni kan, panjang-panjang ni. Ni adalah SCI, silica fiber. Yang luar ni pula adalah silica matrix. Silica matrix adalah yang luar, ada main dia, tetapi kita ubah di dalamnya silica fiber ni, menyebabkan dia punya property dia meningkat. Dia punya property dia mungkin jadi makin bagus. Dia tak serapuh seperti kalau anda kata silika sahaja. Okay, next, akhir sekali ialah polymer matrix composite, PMC. Okay. So selalunya dipanggil juga sebagai fiber reinforced plastic, FRP.
This consists of fibers in a plastic matrix. So polymer kadang-kadang kita panggil sebagai plastik je kan. So commonly used fibers as glass, graphite, aramides and boron. And dia punya sifat strong and stiff, specific strength and specific stiffness. Okay, the matrix yang plastik tu ataupun polymer tu is less strong and stiff but is tougher than fibers. Tougher sebab apa? Sebab ada ductility dia kan. Jadi bila ubah fiber di dalamnya, dia boleh menguatkan lagi material tersebut. So, dapat kekuatan daripada fiber, dia dapat kekenyalan daripada kita punya plastik tu. So, the percentage of fibers by volume in reinforced plastic usually ranges between 10 to 60%. Okay, if more than one type of fiber used is called a hybrid punya PMC. Okay, contoh mudah, ini yang selalunya kalau lelaki memang suka tengok lah ni kan. Ni adalah contoh carbon fiber composite material used on vehicle exterior body. So boleh nampak dia punya nilai estetika, dia punya nilai kecantikan dia kan. Dia memang boleh nampak. Carbon fiber ni dia buat dalam bentuk yang cantik lah kan. Lepas tu luar daripada carbon fiber ni dia ubah plastik tu sebabkan plastik tu clear, kita boleh nampak terus carbon fiber tu menyebabkan kita nampak memang cantik lah dia punya luaran dia kan. Pemilik kereta memang suka ubah benda ni sebab satunya dia keras tapi at the same time dia ringan. Dan lagi satu dia punya kelebihan ialah cantik kan. So dia 3 in 1 lah. Cuma kelemahan dia mahal sikit lah banding dengan material biasa yang dia guna pakai. Jadi kita dah cover 3 material selain daripada metal, komposit, polimer dan juga seramik. Maka habislah kita punya perbincangan berkenaan dengan material-material ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.